Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, sekejap saya nak share dulu. Mana Telegram ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera. Teruskan perkongsian. Sekejap di FB sekejap Hujan di Temeloh. Waalaikumsalam semua. Zakaria Abu, Pak Tanwi, waalaikumsalam. Normawati, Mak Yusof, waalaikumsalam. Yahya Omar, Azmizam Ahmad, Ramli Jamul, waalaikumsalam. Joy Yakebuki, Abang Abdul Ghani, waalaikumsalam. Muhammad Fauzan, waalaikumsalam. Ahmad Rasidi, waalaikumsalam. Meme, waalaikumsalam. Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Nur Haizan Osman, waalaikumsalam. Azrin Haikal, waalaikumsalam. Saya baru balik tuan-tuan. Jalan jam tu yang baru sampai di rumah. Jadi sajalah buat live sat tuan-tuan untuk menyantuni rakan-rakan, cerita sikit apa yang berlaku di Parlimen pada hari ini. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Mukadimahnya hari ini, janji yang telah dibuat oleh Yang Berhormat P042 Tasik Gelugor, iaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan, telah ditunaikan. TikTok masih tak boleh live lagi Jadi petang tadi tuan-tuan, dia adalah pembahas yang keberapa saya tak ingat pada petang tadi lah, sesi petang tadi. Maka dia telah pun menyebut berkenaan dengan mendesak kerajaan supaya memberi pengeluaran akaun KWSP kepada rakyat yang tengah sesak dan juga rakyat yang tengah susah sekarang ni. Sebenarnya hujah dia tu panjang lagi sebenarnya. Cuma masa yang diberikan tu tak cukup banyak. Dia bagi berapa minit tadi saya tak ingat, 12 minit maka itu je lah yang dia sempat masukkan lah. Sebenarnya hujah dia panjang untuk mendesak kerajaan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, isu KWSP ni kalau kita tengok tuan-tuan, saya tadi di Parlimen saya sampai pukul 9.30 hari. Hantar anak pergi sekolah pukul 9.30 saya sampai. Jadi kalau kita tengok daripada sesi pagi sampailah ke petang, tidak ada seorang pun ahli parlimen kerajaan yang menyentuh soal KWSP, soal kesusahan rakyat dalam perbahasan Titah Diraja. Walaupun Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertitah agar kerajaan hari ini menjaga kebajikan sosial rakyat dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada langsung rasa empati dan mereka tidak ada langsung rasa sedih dan juga simpati ataupun rasa apa kita nak panggil terhadap permasalahan rakyat. Tidak ada seorang, saudara. Tidak ada seorang pun. Malah Perdana Menteri pun tak ada sebut langsung. Perdana Menteri kerja duk main isu politik kan. Tak ada benda lain. Isu rakyat tak ada sebut langsung. Dan ahli parlimen kerajaan cuma ada dalam Dewan Rakyat sampai jam 11 pagi lebih kurang 11.30 tu lah. 1 jam setengah yang mereka ada. Lepas tu tidak ada langsung tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengoklah sebagaimana yang dilaporkan dalam akhbar Sinar, sebagaimana yang dilaporkan dalam mana-mana akhbar sendiri pun. Kalau kita tengok ahli parlimen kerajaan hari ni lagi
mereka ada mengata pada kita lah, dulu ada mungkin seorang dua MP kita yang sakit, yang tak adil dan sebagainya, mereka kritik. Tapi sekali ni tuan-tuan, Parlimen yang pertama kali bersidang, seorang pun tak ada. Mereka bagi alasan kata Perdana Menteri nak pergi Turki dan sebagainya. Takkanlah semua jemaah menteri semua pergi Turki, dan takkanlah Perdana Menteri pergi Turki kelang kabut begitu kan, sampai daripada pagi tak ada dan sebagainya. Jadi saya rasa ni satu alasan yang tak munasabah lah. Rakyat membayar gaji mereka, suruh mereka ada di dalam Parlimen, dan supaya kita boleh ada soal jawab dengan mereka, boleh ada perbahasan, mereka boleh mencelah dan sebagainya. Ini seolah-olah mereka tidak menghormati ahli Parlimen daripada pembangkang, tuan-tuan. Dan juga dalam masa yang sama, mereka juga tidak menghormati rakyat Malaysia yang tengah tertunggu-tunggu sidang Parlimen untuk membincangkan soal masalah hidup mereka, soal harga barang meningkat dan sebagainya. Jadi saya rasa perkara seperti ini tidak sewajarnya berlaku, dan saya rasa perkara seperti ini diharapkan dalam minggu ni tak jadi macam ni lah. Tapi tak apa, saya adalah seorang rakyat yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan saya di situ, dan saya akan melaporkan kepada rakyat bahawa itulah sebenarnya yang berlaku dalam Parlimen. Tiap-tiap hari saya akan jaga mereka punya roster mereka punya kehadiran. Esok saya akan lapor siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir kan. Jadi tak ada masalah apa tuan-tuan. Itu adalah mukadimah kita lah pada malam ini. Dan yang kedua saya nak masuk begitu jugalah apabila sesi soal jawab, tuan-tuan. Sesi soal jawab mereka tak bagi langsung peluang kepada ahli Parlimen pembangkang untuk mencelah, untuk tanya soalan. Tuan-tuan tengok YB Tasik Gelegok bangun, YB Arau bangun, Dr. Aziz Jidin bangun kali-kali ya. Dia bagi sekali je kot, tak silap saya. Banyaklah MP-MP yang bangun untuk tanya soalan daripada mana, merebuk bangun. Tak dapat floor tanya soalan. Apa dia buat macam mana tau? Dia buat ahli Parlimen kerajaan tanya soalan, ahli Parlimen kerajaan tanya soalan tambahan, ahli Parlimen kerajaan jugalah yang interfere tanya soalan dan sebagainya. Lepas tu speaker bagi tahu okey, masa dah habis, pindah pergi kepada soalan lain pula. Ini saya rasa satu budaya yang tak matang, yang rasa kerajaan hari ni ketakutan. Dia tak bagi kita tanya soalan. Tuan-tuan tengok tadi macam masa Pak Amir Fazil bangun tadi kan. Sebenarnya MP Tasik Gelegok nak tanya dia. Bila dia sebut, dia kata dia ada panggil penyedia media sosial, TikTok dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan saudara semua, ada petition yang dibuat. Sebenarnya bukan 101 akaun tau yang kena ban. Sebelum Parlimen bersidang ni, lebih kurang ada 600 lebih akaun yang dinyah aktif. Dan 600 ni seolah-olah terpilih akaun mereka ni. Sebab apa? Kalau mereka sebut Perikatan Nasional, mereka promoting Perikatan Nasional dan sebagainya, maka akaun mereka terus kena nyah aktif. Sebab tu bila saudara tengok, lihat, apabila mulanya Parlimen bersidang, mana ada orang daripada Perikatan Nasional yang live dekat TikTok dan sebagainya. Sebab semua akaun TikTok kena ban. Punya toya mereka ni. Kena ban semua. Jadi sebenarnya ada satu wujud regulation baru di TikTok. Regulasi dan tonton saudara kena tengok tadi video. Fahmi Fazil mengesahkan. Dia kata ada co-regulation di antara kerajaan dan juga TikTok ni sendiri. Dan regulation yang dimasukkan dalam perkara membuli dan mengganggu. Bullying and harass. Dalam situ ada subtopik yang mana membuli dan mengganggu urusan kerajaan. Ini satu benda yang bodoh saya rasa, yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana kerajaan di dunia. Siapa sebut je nama menteri ataupun nama kerajaan hari ni, akaun terus kena ban. Dan dia kata dia akan buat lagi dengan Facebook dan juga YouTube. Kita harap benda tu tak berlaku lah di YouTube dan Facebook. Kalau tidak, memang Malaysia ni tak ada kebebasan bersuara. Yang ada hanyalah orang Pakatan Harapan saja. Dan saya suka apabila ahli Parlimen daripada PAS tadi bangun tanya kenapa tak sentuh Twitter. Dan dia seolah-olah gelabah nak menjawab. Sebab apa? Twitter adalah orang Pakatan Harapan, platform mereka. Twitter dia tak kacau langsung.
Twitter tuan-tuan nak maki mak bapak orang kan, nak maki peribadi orang kan, nak maki anak beranak orang kan, tak ada masalah apa, open. Tak ada kena tindakan. Sedangkan tuan-tuan boleh tengok di Twitter menggunakan bahasa-bahasa yang kesat, bahasa kotor, kan, sampai dedahkan maklumat keluarga, maklumat peribadi, tempat tinggal orang dan sebagainya. Semua didedahkan di Twitter. Tapi tak ada satu tindakan yang diambil. Sebab apa? Yang mendedahkan itu adalah orang Pakatan Harapan. Saya boleh buktikan siapa yang dedahkan dan sebagainya. Okey, tuan, jadi kita tengok sendirilah ketidakadilan yang berlaku dalam negara kita. Jadi itu adalah mukadimah kita, tuan, saja suruh kawan-kawan kita share. Dan saya setujulah. Kan, apabila YB Tashik Glugok mengatakan bahawa Perdana Menteri kita ni sepatutnya mencontohi negara apa dia panggil tadi? Burundi dan satu negara lagi apa dia? Tadi panggil tadi, saya lupa dah. Kiribati kot, tak silap saja. Kan, Burundi dengan tu kan. Jadi saya setujulah bila dia meletakkan haraf Perdana Menteri kita ni sama dengan negara tu. Tapi yang best ya tuan-tuan, saya dah baca sikit lah tadi. Saya pun tak tahu kata Datuk Wan nak sebut benda tu kan. Saya pun ada baca sikit tadi. Negara Burundi ni negara apa? Yang bestnya, negara Burundi ni, dia juga buat dasar yang lebih kurang Malaysia bila dia jadi Perdana Menteri. Dia buat satu dasar untuk memerangi rasuah. Kan? Nak perang dengan rasuah dan sebagainya. Dan benda yang dia buat adalah apa benda? Dia menangkap semua perasuah-perasuah kat dalam negara dia, termasuk orang daripada parti dia sendiri, orang kerajaan dan sebagainya. Ada 40 orang hakim, tak silap saya kena 40 orang hakim ke apa, saya dah baca sikit lah. Dan dia tidak melantik kan, dia punya orang kata apa, ahli keluarga dia ataupun saudara mara dia kat dalam pentadbiran kerajaan. So lebih baik lagi lah negara yang bernama Burundi ni nak dibandingkan dengan negara Malaysia yang di orang kata apa, ditadbir oleh Abang Non kita sekarang ni. Okey saudara, awak saya rasa angin ni perut, saya kalau rasa angin ni jadi malas nak buat live. Dia sakit kan. Okey saudara semua, terima kasih kepada siapa yang berkongsi dan sebagainya. Malam ni tak ada live lama, cuma saya ada benda satu saya nak bongkarkan kepada saudara semua. Nanti mungkin kalau esok balik awal kita ceritalah sikit pasal perjalanan hari ni pun tak banyak sangat isu nak ni. Tuan-tuan pun boleh tengok dekat dalam sidang parlimen dan sebagainya. Ni sebelum saya terlupa, tadi tengah hari saya ada jumpa dengan anggota TNB, bukan anggota lah, dia punya officer rank officer dia yang atas lah kan. Dan bestnya dia ada lihat perkembangan live yang kita buat lah kat Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya. So ada benda yang saya cerita, ada benda yang dia cerita bagi, dan saya rasa benda ni saya kena memperbetulkanlah ilmu yang saya bagi kat saudara sebelum ni. Jadi dia kata memang TNB bergantung kepada arang batu sepenuhnya. Dan mereka masih lagi dalam proses untuk alihkan daripada arang batu ke dalam ke bidang RE. Dan dia beritahu kat saya pada menjelang tahun 2050 kita mungkin tidak lagi menggunakan arang batu. Jadi arang batu ni perkiraan dia macam mana tau? Perkiraan dia arang batu, harga arang batu daripada bulan 1 sampai bulan Jun akan menentukan tarif elektrik daripada bulan Julai hingga kan Disember. So dia ambil min. Maknanya sekarang ni dia ambil average price. Contohlah harga arang batu daripada bulan Januari sampai Jun tu ada naik turun kan, 200, 300, 400 apa semua. Dia akan ambil dia punya average dia. Dia akan ambil average dia punya harga tu, dan itulah yang akan menentukan harga tarif elektrik pada bulan Jun hingga ke Disember. Harga arang batu daripada bulan Jun sampai Disember, dia punya average dia akan menentukan harga arang batu pada bulan Januari. So dia bagi tahu kat saya bahawa tarif elektrik ni akan turun sebab perkiraan Tenaga Nasional Berhad adalah setan
setan arang batu bersamaan dengan 70 bukan stan, dia panggil macam mana dah, saya lupa dah. Dia setan kot kan, bersamaan dengan 79 USD kot, tak silap saya. Dia per tan metrik kot, tak silap. Lah ni harga dia 215. So kalau harga arang batu tu di bawah 79 USD, maka pada waktu tu tarif elektrik akan di-reducekan. So sekarang ni dia punya masalahnya sekarang ni apabila reduce lah, contoh macam zaman Tan Sri dan sebagainya, and tarif elektrik tu reduce sebab kerajaan subsidi. Bila kerajaan subsidi, dia tidak mampu lah, and untuk TNB tidak mampu untuk nak bagi elektrik yang lebih murah sebab dia punya cost operasi dia tinggi. And so dia bagi tahu kat saya tadi, kalau nak turun mesti harga arang batu tu dia punya maksimum dia 79, and turun daripada USD 79 dia pergi ke bawah je, maka tarif elektrik turun. So kalau rakyat tengok harga arang batu di bawah 79 and dia punya average dia lah, and ikut 6 bulan tu, maka pada waktu tu kalau tarif elektrik tak turun, maka rakyat boleh marah kepada TNB dan sebagainya. Okey saudara semua. Okey, so isu dia sekarang ni macam ni. So harga arang batu yang mereka belilah daripada bulan Jun sampai Disember last year, dia punya average dia adalah lebih kurang 300 USD lebih. Sebab itulah ST minta untuk naikkan tarif elektrik. Sebab kalau ST tak minta untuk naikkan tarif elektrik, maka kerajaan nak kena subsidi. Kerajaan kena subsidi banyak jugalah. And so apa yang berlaku sekarang ni adalah, walaupun Anwar dia tidak menaikkan tarif elektrik kepada domestik, and dia telah pun menaikkan tarif elektrik kepada MV, HV dengan MNC. And yang ni Anwar telah berbohong. Dekat dalam Dewan Rakyat, Anwar bagi tahu tarif elektrik hanya naik kepada MNC saja. Bohong. Sebab dalam website TNB sendiri menjelaskan tarif elektrik naik kepada pengguna and MV, HV dan juga MNC. Jadi disebabkan kenaikan inilah yang menyebabkan kepada orang kata apa, harga barang hari ini naik. And harga produk Nestle semua naik habis lah sebab naik dekat industri dan sebagainya. And so sepatutnya, tu saya pun tak pastilah. Mungkin kita nak kena cek nanti waktu belanjawan nantilah. Saya tak pasti kenapa kerajaan ni nak dia macam nak berjimat sangat. Sebab subsidi ni kerat, subsidi tu potong, subsidi sana potong, subsidi sini potong dan sebagainya kan. So dia akan membebankan rakyat. Dan saya rasa kalau dia buat naik sikit-sikit pun boleh. Kalau saya jadi Perdana Menteri lah, kalau saya jadi, saya akan bagi naik kepada yang isi rumah ni. Sebab kalau kita buat naik dekat industri, dia akan bagi kesan kepada harga makanan harian kita. Harga produk, makanan dan sebagainya. So bagi naik sikit dekat domestik dan naik sikit dekat industri, bagi dia balance. Kalau dia bubuh semua 44% atas industri, pergi lah. Jadi dan yang paling pentingnya adalah kerajaan kena menerangkan perkara yang sebenar kepada rakyat. Ni dia macam orang yang TNB tu terang kat saya tadi lah. Dia kena terang benda sebenar. Dia tak boleh menipu rakyat. So kena bagi tahu lah. Kita tak tahu. So dia kena cerita kat kita lah. Okey, harga arang batu cini. So rakyat pun bukan bodoh tuan-tuan. Rakyat pun ada otak, boleh faham. Saya yang duk marah pasal tarif elektrik naik ni pun, bila orang yang sepatutnya terang, bila kita dengar, kita pun rasa macam, memanglah kan. Macam ni dia punya ni dan sebagainya. Dan apa yang diperlu buat oleh kerajaan hari ni, dia kena memfokuskan kepada RE ni. Sebab kalau kita tengok negara-negara luar, dah fokus kepada RE ni lah. Kecuali negara apa yang saya sebut tadi? Apa nama yang Tok Wan sebut tu? Apa nama? Burundi. Lain-lain negara semua dah memfokuskan kepada RE ni. So Malaysia sepatutnya fokus pada RE. Sebab dalam bidang tenaga ni, dia memberi peluang pekerjaan bergaji tinggi. Itu satu.
Yang keduanya adalah dia dapat menjimatkan kos rakyat. Dan daripada sudut energi ni, dia sebenarnya bukan kita boleh jual kat rakyat aja. Energi ni boleh jual kat luar negara dan sebagainya. So inilah yang sepatutnya kerajaan kena fokus. Kita kena fokus kepada, mungkin kita boleh percepatkan. Sebagai contohnya, TMB bagi kita dia boleh selesai pada tahun 2050. Daripada dulu macam tu, saya tak percaya kata perancangan puluh tahun ni. Jadi kita nak tengok plan rancangan. Dan sebenarnya kalau kita nak pergi letak apa nama solar farm ni, dia bukan boleh buat ikut suka. Saya ingatkan dulu kita boleh bubuh ikut suka. Dia ikut grid, tuan-tuan. Ikut grid matahari. So yang ni kerajaan boleh lah kaji, tengok yang mana tempat kan yang mereka boleh buat farm yang besar, terus buat kan. Sebab apa? Kalau kita buat keluar satu peruntukan yang mana dalam jangka masa panjang akan berikan manfaat kepada rakyat, saya rasa benda tu dia tak salah. Dan kerajaan kena kalau boleh mempercepatkanlah benda tu. Daripada sudut bagaimana nak membantu TMB dan sebagainya. Jadi ini adalah yang lebih penting. Sebab hari ni kalau kita tengok, kerajaan dia macam ada idea. Masuk dalam Dewan Rakyat pun dia bukan duk cerita tentang rakyat. Dia duk cerita tentang Perikatan Nasional Bersatu Upah. Perikatan Nasional Bersatu Upah itu saja. Kalau saudara tengok sesi soal jawab dan juga perbahasan daripada pagi sampai petang, rasanya saudara boleh tengok sendirilah macam mana kerajaan hari ini. Kerajaan hari ini bukan kerajaan rakyat, tuan. Kerajaan hari ini kerajaan berpolitik. 24 jam politik. Sebab itu kalau saudara tengok pun statement ni pun semua statement politik. Duk tak duk sat SPRM nak panggil Tan Sri, duk tak duk sat kawan ni curi nu, kawan ni curi ni, tapi pendakwaan langsung tak buat dan sebagainya. Okey saudara, saya pun tak mau nak tarik masa saudara lama-lama. Jam pun dah nak tunjuk pukul 12. Esok semua orang nak pergi kerja. Jadi terima kasih siapa yang kongsi dan sebagainya. Okey. Tajuk kita malam ni adalah Najib, Zahid telah menipu Najib. Okey tuan-tuan. Baru-baru ni lah. Jadi saya nak tanya lah ni. Mungkin Zahid boleh jawab lah. Saya nak tanya. Baru-baru ni. Dan saya telah memeriksa sumber tersebut sama ada sahih ataupun tak, ataupun orang ni ada kaitan dengan Najib ataupun tak. Baru-baru ini saya menyaksikan ada pertemuan di antara seseorang yang dikatakan in close dengan Najib Razak. Bukan Lokman Adam. Orang yang close dengan Najib Razak dan juga close dengan family Najib telah pun bertemu dengan kepimpinan dalam Perikatan Nasional. Dan pertemuan itu adalah bertujuan untuk memujuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tok Guru Hadiawang berkaitan dengan Najib Razak. Jadi saudara, kita tak tahu sebenarnya, dan saya dah tahu benda ni. Saya dah tahu. Saya dah tahu bahawa Zahid akan tipu Najib sebab saya berpegang dengan surat yang telah dikeluarkan oleh Zahid suatu ketika dahulu untuk menjatuhkan Najib Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya pegang kat situ, dan saya tahu Zahid nak gunakan Najib dan dia nak jadi presiden dan dia nak jadi Perdana Menteri. Dan saya melihat kepada sudut manusiawi. Seorang manusia bila dia dah dapat kedudukan tersebut, bila dia dapat jawatan dan sebagainya, sukar untuk dia beralah dan bagi pada orang lain. Mana ada orang, tuan-tuan? Mana ada orang yang jadi presiden lepas tu dia bagi tahu tak apalah, ambil lah punya jawatan. No, kecuali dia dah duduk puluh tahun tu. Jadi kalau dia tak biasa duduk dan dia tak biasa menikmati tempat tu, dia takkan bagi tempat tu kat orang. Saya berpegang pada prinsip tu. Jadi sangkaan saya betul. Sebenarnya penubuhan kerajaan perpaduan ini dan juga sokongan yang diberikan kepada Anwar ini, saya dimaklumkan bersyarat, dan saya rasa Zahid dengan Anwar kena jawab benda ni. Sebenarnya perjanjiannya dibuat adalah sekiranya penyokong-penyokong Najib dan juga MP-MP yang bersama dengan Najib memberi kepercayaan kepada Zahid, maka mereka akan buat 3 benda rundingan dia. Yang pertamanya adalah menyiasat Hakim Nazlan, membuka kertas pendakwaan ke atas Hakim Nazlan dan dakwa Hakim Nazlan. Sumber tersebut membawa bukti yang mengatakan bahawa telah lengkap kertas siasatan terhadap Hakim Nazlan ini
dan dikatakan bahawa mereka ada bukti yang menunjukkan bahawa Hakim Nazlan ni bersalah. Jadi kalau Hakim Nazlan bersalah, dikatakanlah, maka pendakwaan ke atas Najib ini tidak valid, tidak sah, sebab ada konflik of interest, dan Najib akan dibicarakan semula daripada peringkat yang mula-mula, iaitu di Mahkamah Tinggi. Itu adalah perjanjian Zahid. Dia kata dia akan pastikan benda tu berlaku, sebab Najib sekarang ni dah habis Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. So dia tak boleh nak appeal kat mana-mana mahkamah lagi. So dia kena hantarlah surat apa semua, ataupun dia kena dapat pengampunan. Tapi kalau Najib, dia nak bukti bahawa dia tak bersalah. Dan pembuktian untuk dia nak bukti kata dia tak bersalah adalah dengan memastikan bahawa Hakim Nazlan yang dikatakan ada conflict of interest ini didakwa di mahkamah. Bila Hakim Nazlan kena dakwa sahaja, automatik, and kes Najib ni boleh di-appeal semula. Jadi tuan-tuan, sekarang ini cerita dia, dan salah seorang daripada MP Barisan Nasional ada sebut benda ni. Saya tahu benda ni dah seminggu dah, tapi saya tak mau sebut. Tapi tadi ada ahli Parlimen Barisan Nasional sebut. Jadi saya, dia tanya berkenaan dengan penyiasatan dan juga penakwaan ke atas Hakim Nazlan. Ini yang dia tanya. Jadi ini janji pertama Zahid. Yang kedua, Zahid janji kalau Anwar jadi Perdana Menteri, maka Anwar akan membenarkan Queen Council daripada UK datang ke Malaysia untuk bantu Najib, untuk penakwaan Najib. Bila Najib dah mula balik penakwaan dia di Mahkamah Tinggi, Najib tak minta untuk kes dia digugurkan, tapi dia minta untuk appeal semula. Zahid beza. Zahid ni berbeza. Zahid dia minta gugur kes. Najib dia minta untuk pembelaan semula. Jadi dia minta Queen Council untuk masuk, sebab alasan dia adalah Tommy Thomas ataupun siapa, saya lupa dia sebut, yang mengatakan bahawa pernah bawa Queen Council untuk perbicaraan dia di Malaysia. Dan jadi ini adalah permintaan kedua yang dibuat oleh Najib Razak dan yang dijanjikan kepada Najib Razak oleh Anwar dan juga Zahid. Dan yang ketiganya adalah untuk secure Parlimen Pekan kepada anak Najib dan juga MKT dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO kepada anak Najib. Dan ini tiga benda yang dijanjikan oleh Zahid. Saya dengar ni, saya tanya betul tak betul, orang UMNO jawab, Zahid kena jawab, dan juga Anwar Ibrahim kepada Najib. Tapi apa yang berlaku, saudara-saudara semua, apa yang berlaku yang saya dipahamkan adalah Najib sekarang ini telah pun dibiarkan oleh Zahid Hamidi. Begitu sahaja. Dia duduk di sana, tak boleh pergi pusat rehab, tak boleh pergi HKL dan sebagainya. Duduk terus kat dalam penjara. Kalau dulu zaman Tan Sri, zaman Hamzah, zaman Ismail Sabri, dia boleh pergi pusat rehab, boleh pergi HKL kan. Ni dia duduk sana, diam terus. Tak ada dah berita tentang Najib. Rupa-rupanya sumber ini memberitahu bahawa, sumber ini mengatakan bahawa sebab apa Rosmah, dia kata sebab apa Rosmah pergi jumpa Zahid dekat PWTC. Sebab Zahid tak mau jumpa dengan Rosmah. Jadi saya duk fikir logik juga, daripada dia pergi jumpa di PWTC, better dia pergi jumpa dekat rumah. Jadi sekejap tuan-tuan, lagi kita sambung sah. Okey, saudara-saudara semua, ada hal sikit tadi. Okey, jadi di sini saudara, dekat mana tadi? Jadi dikatakan Zahid ni tak mau jumpa dengan Rosmah. Sebab itulah Rosmah ni terpaksa pergi jumpa dengan Zahid kat PWTC. Ni sumber ni lah beritahu. Tapi tak tahu lah betul ke tak. Jadi disebabkan itulah dikatakan bahawa dia terpaksa memohon
daripada kepimpinan dalam Perikatan Nasional untuk sebut berkaitan dengan dan juga mendesak berkaitan dengan pendakwaan ke atas Hakim Nazlan. Saya dah bagi tahu daripada dulu, saudara, Zahid tidak akan membebaskan Najib Razak. Dan apa yang best, patutlah saya tengok ada perancangan sesuatu dalam UMNO. Ni kita nak kena tanya mereka lah kan. Saya tanya, saya bukan tuduh, saya tanya saja. Tapi tanya pun tahu lah, saya pergi report lah kan. Kalau kira apa ni, kita tanya tak tanya semua kena. Okey tuan-tuan, saya bertanya di sini. Dikatakan bahawa ada musuh-musuh Najib semasa zaman Najib menjadi Presiden UMNO yang dibawa balik ke dalam UMNO. Antara nama-nama yang disebut adalah yang kes lembu tu nama apa? Rizak Jalil. Lepas tu yang MB Selangor dulu. Yang dikatakan dianiayai oleh Najib. Dan mereka ni dibawa balik. Dan mereka ni tidak ngam dengan Rosmah. Dan juga tidak ngam dengan, tidak favor kepada Najib Razak. So, Najib merasakan, ni soalan tanya, Najib merasakan bahawa dia telah dikencing hidup-hidup oleh Zahid Hamidi. Dan saya merasakan, kalau tanya pendapat saya lah, saya merasakan ada kebenaran benda ni. Saya merasakan ada kebenaran lah. Sebab apa? Ni kalau tuan-tuan tanya pendapat saya lah. Sebab apa? Nak membicarakan semula kes Najib, yang pertamanya kena wujudkan bahawa hakim yang menjatuhkan hukuman ke atas Najib tersebut ada conflict of interest. Daripada peringkat awal pendakwaan itu, ada tidak kena dengan pendakwaan, barulah dia boleh appeal semula kes dia untuk dibicarakan semula. Jadi saya rasa ada logik benda ni. Dan bila dia nak membicarakan semula kes dia, of course lah dia perlukan seorang peguam yang hebat untuk membicarakan berkaitan dengan kes yang melibatkan skandal yang terbesar di dunia. Of course dia memerlukan Queen Counsel untuk membantu dia dalam perbicaraan. Dan untuk memastikan bahawa dia ada tempat dalam UMNO, of course dia perlukan anak dia untuk jadi ahli parlimen, walaupun anak dia bertanding dun sekarang ni, kena tipu peringkat awal. Dan juga untuk anak dia duduk kat MKT. Macam Anwar Ibrahim lah. Anwar Ibrahim masuk dalam, yang ganti Anwar Ibrahim dalam parti dia adalah bini dia. Kalau kata pada waktu itu Azmin atau Rafizi ganti, of course Anwar akan lenyap. Siapa nak bagi kat Anwar? So sebab itu Anwar letak bini dia dan juga anak dia, supaya bila dia keluar, maka dia akan dapat balik jadi presiden. Maka itulah yang nak dibuat oleh Najib. So dia minta untuk anak dia duduk kepada MKT. Tapi dengar cerita sekarang ni, anak dia tak boleh pergi duduk MKT. Anak dia tak boleh pergi duduk MKT dan Zahid tak bagi. Dengan alasan konon-kononnya budaya nepotisme, kronisme dalam UMNO dan sebagainya. Jadi saudara semua, pengikut kepada Najib Razak ni, saya dah bagi tahu lama kat mereka. Saya dah dedahkan surat Zahid dulu, saya tunjuk. Mereka kata sebab saya surat tu, saya pernah bubuh dalam Facebook, dan ada seorang pergi tanya Lokman. Nama dia adalah, saya lupa nama perempuan ni. Perempuan ni, dia tak favor saya. Dia bergaduh dengan saya. Dia nak abang kata saya pindah. Saya memfitnah dia. Zahid. So dia ambil surat dalam FB saya tu, dia bagi kat Lokman. Dan dia screenshot WhatsApp Lokman tu hantar kat saya. Dululah, tapi saya tak ada arah WhatsApp tu. Kalau Lokman nak buat apa pun, saya tak ada arah. Tapi ini atas kepada Lokman punya integriti lah. Kalau benda ni betul, maka dia akan cakap betul lah. Jadi perempuan ni hantar WhatsApp tu kat saya. Lokman tulis kat situ. Dia kata ini adalah pengkhianatan lama. Jadi surat tu memang betul. Dan surat itu adalah pengkhianatan Zahid kepada Najib. Zahid nak menjatuhkan Najib selepas dia menjadi timbalan Perdana Menteri, selepas dia menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi ini adalah satu benda yang saya tengok agak besar jugalah benda ni. Agak orang kata apa, agak interested untuk kita tahu bagaimanakah perjalanan politik dalam negara kita, bagaimanakah hala tuju apa yang akan berlaku dalam negara kita dan sebagainya. Dan saya bagi tahu kepada saudara semua, kepada pentaksub Najib Razak dan sebagainya, manusia bodoh mana yang nak membebaskan seseorang yang ada pengaruh tinggi. Anwar kalau bebas Najib, dia takkan boleh menang dalam pilihan raya.
Anwar tahu benda ni. Sebab dia dah pernah lawan dengan Najib dengan kes yang teruk, tapi dia pun tak menang dalam pilihan raya. Dia kena pakai Tun Mahathir untuk dia menang dalam pilihan raya. Tambah pula, apabila dia buat cara dengan kaedah yang mengatakan bahawa Najib tak bersalah, Anwar boleh jadi Perdana Menteri lah. Of course dia tak boleh jadi. And GPS, JRS akan masuk pergi duduk dengan Najib. So, sukar. Itu saya kata bila Lokman mengatakan bahawa Anwar Ibrahim akan tolong Najib, saya kata, sebab tu saya kata Lokman Wadam, otak dia tahu apa nak cerdik, saudara. Kalau dia cerdik, dia akan fikir, tiga orang ni ada interested untuk jadi Perdana Menteri. Zahid nak jadi Perdana Menteri, Anwar nak jadi Perdana Menteri, dan Najib nak jadi Perdana Menteri. So, dia orang ni akan membunuh di antara satu sama lain. Anwar takkan tolong dia. Of course dia takkan tolong. Dan tuan-tuan kena ingat, saudara kena ingat satu benda. Selepas Mahathir memenjarakan Anwar, siapa pula orang yang nombor 2 penjarakan Anwar? Orang yang nombor 2 penjarakan dia adalah Najib Razak. Dan sebab tu dia kena 10 tahun, 5 tahun zaman Mahathir, 5 tahun pada zaman. Takkan main tak nasi dalam bilik, gila ke apa? Pergi bawah tudung saja ya. Okey dekat mana tadi? Apa nama? Tengok bagus bini saya main tak nasi dalam bilik. Memang saya bawa balik tak makan, dia buh nasi main tak dalam bilik, suruh makan tengah live, tak kepenin. Main ayam basuh pinggan, ayam basuh tangan, takkan saya nak duduk itu kan. Roti hari tu boleh gagah lagi nasi main tak. Okey, tak mana tadi? Selepas pada tu adalah Najib yang sumbat dia masuk dalam. Jadi tak mungkin, saya dah kata dah, tak mungkin punya. Tak mungkin mereka akan tolong Najib Razak. Tak mungkin. Cuma saya punya bacaan saya hari itu adalah petisyen pengampunan Najib belum dibereskan. Sebab tidak ada penolakan, tidak ada penolakan daripada istana yang mengatakan bahawa petisyen pengampunan yang dihantar oleh Najib telah ditolak dan sebagainya. Tapi saya punya andaian adalah mereka mungkin nak bebaskan Najib dengan mendapatkan pengampunan untuk Najib. Tapi saya tak baca lah pasal Hakim Nazlan semua ni, sebab saya tinggal lepas Najib masuk dalam tu, saya tinggal, saya tak tahu Hakim Nazlan kena siasat. Jadi kat sini tuan-tuan, kita tengok dia punya, saya tak tahulah pemikiran Lokman ni ke mana. Jadi kita tengok Tan Sri tak pernah fitnah Najib. Dia tak pernah fitnah. Yang create kebencian adalah Lokman Adam. Lokman Adam yang create kebencian, konon-kononnya Tan Sri Muhyiddin lah yang merangka semua ni. No. Tan Sri Muhyiddin Yassin kena pecat daripada UMNO bila? Sebab apa Tan Sri Muhyiddin Yassin kena pecat dalam UMNO? Tan Sri Muhyiddin Yassin tak create gelombang YMDB. Lokman menipu besar. Dan Lokman tak tahu apa-apa pun. Yang create benda ni adalah Anwar Pakatan Harapan. Dia orang yang bawa naratif ni. Naratif cincin, naratif handbag. Saya ingat pada waktu tu. Pada waktu tu saya baru balik daripada Sarawak pada waktu tu. Saya bertugas kat sana 2012, 2013, 2014 tu transfer main Semenanjung. Masa tu saya ingat lagi. Masa tu gelombang dia adalah Pakatan Harapan duduk hentam. Dan Tan Sri dia kena pecat sebab dia tanya Najib, betul tak betul pasal YMDB ni? Dia bukan fitnah Najib, dia bukan tuduh Najib, dia tak kata apa pun. Jadi Lokman cuba create the situation seolah-olah yang create isu YMDB ni adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. No, yang create ni adalah Anwar Ibrahim and the team. Tak mungkin orang yang create isu ni, orang yang main naratif ni, orang yang buat benda ni akan nak membebaskan Najib Razak. Tak mungkin. Saya tak kata Najib bersalah ataupun tak bersalah kat sini, tetapi dia telah pun didapati bersalah lah di mahkamah. Tapi dalam konteks ni saya bukan nak cerita kata saya sokong Najib. No. Saya ketetapan saya adalah bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa-apa pun, semua saya nak cerita ni ada konflik sebenarnya dalam kerajaan hari ni, dan pentansuk Najib ni sedang dibodohkan oleh Anwar Ibrahim sebenarnya. Dan saya bagi tahu pada saudara semua, Zahid juga ada interest. Lepas ni dia akan jatuhkan Anwar. Saudara tengoklah. Lepas daripada orang kata apa, kerajaan Madani sekarang ni, Zahid akan cuba untuk dia pula selepas itu untuk menjadi Perdana Menteri. Ni saudara tengoklah lepas ni. Jadi saya bagi tahulah kepada pentaksuk Najib yang masih berada dekat dalam UMNO, saya rasa anda ni patut buka minda anda. Dan anda tanya sendiri, adakah anda ni telah dibodohkan dan dilembukan oleh Zahid Hamidi?
tanpa anda tahu pun apa yang sebenarnya yang sedang berlaku. Dan Zahid tahu, Zahid tidak popular. Zahid tidak akan disokong kecuali dia main naratif bahawa hanya dia seorang yang boleh selamatkan Najib. Zahid dia nak menang dalam pemilihan sukar. Kalau letak dia lawan dengan Khairy Jamaluddin pun dia mampu. Sebab tu dia tak berani buat pemilihan presiden. Kalau letak dia lawan dengan Ismail Sabri pun dia mampu. Jadi dia halang daripada pemilihan presiden ini berlaku. Dan untuk dia mendapat sokongan-sokongan ketua bahagian ni, apa yang dia buat? Dia jual nama Najib. Dia jual nama Najib Razak. Bila dia jual nama Najib, so geng-geng ni semua bodoh ni ikutlah kan. Ikutlah Zahid. Tu yang nak bebaskan bosku lah. Sebab yang banyak, sumber ini mengatakan, yang banyak membantu ketua-ketua bahagian adalah Najib. Tanpa Zahid menggunakan pengaruh Najib, dia takkan boleh sekarang ni duduk dan disokong untuk tidak ada pemilihan presiden. Dia tidak akan disokong. Sebab yang banyak tolong KB-KB ni adalah Najib. Sebab tu bila Najib duduk dalam, mereka ni tak boleh jumpa dengan Najib. Dan dia percaya apa yang Zahid cakap. Apa yang dikatakan Najib suruh buat ini dan sebagainya. Ini yang saya maklum lah, semua ni betul tak betul, Wallahualam lah, tak tahu nak kata lah kan. Jadi orang yang jumpa tu memang saya dah check lah. Jadi apa nama ni, hampa ni, pengikut Najib Razak, orang dalam UMNO, sepatutnya hampa kena desak. Hampa ambil video saya, desak, tanya Zahid, betul tak betul benda yang berlaku ni? Hampa kena desak Zahid dan tanya, betul tak betul apa yang berlaku sekarang ni? Dan agenda Zahid adalah bukan untuk kukuhkan UMNO, tetapi apa yang saya diberitahu lah oleh sumber berkenaan, agenda Zahid adalah untuk memastikan supaya UMNO terus bersama-sama dengan Pakatan Harapan dan juga DAP. Dengan alasannya bahawa cerita dia ni tak silap saya macam mana Tun Razak menjinakkan gerakan, lebih kurang macam itulah. Jadi alasan dia kepada orang UMNO adalah dia boleh menjinakkan DAP. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya mereka ini cuba untuk sebab PKR tidak mampu untuk menarik pengundi Melayu. PKR tak mampu. Sebab PKR dilabel sebagai multiracial party dan yang bertanding orang Melayu yang bertanding dalam PKR pun semuanya anak-beranak Anwar dan juga kroni Anwar saja. Orang luar ni memang susah lah. So keyakinan orang Melayu terhadap PKR ni susah. Dan kalau tuan-tuan baca satu tesis yang dikeluarkan oleh Universiti Malaya berkaitan dengan trauma orang Melayu terhadap Pakatan Harapan, orang Melayu dia memang tidak akan undi Pakatan Harapan. Sebab pada zaman 22 bulan, dia telah pun trauma. Dia tidak percaya bahawa Pakatan Harapan boleh menjaga kedudukan orang Melayu. Dia tak percaya sebab kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Pulau Pinang dan begitu rasisnya mereka semasa mereka mentadbir negara 22 bulan. Sebab itu sekarang ni mereka cuba nak menunjukkan bahawa yang monopoli pada Pakatan Harapan adalah UMNO. Supaya UMNO mendapat keyakinan orang Melayu. Jadi agenda Zahid bukan untuk kerajaan perpaduan, tetapi untuk terus bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Tetapi apa yang diceritakan kepada ahli-ahli UMNO yang jadi lembu sekarang ni, kena cucuk hidung ni, jadi apa yang diceritakan kepada mereka adalah kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan sementara saja. Tapi bila PRU 16 nanti, maka mereka akan dia akan jadi macam sebelum ni lah. Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. No. Tidak akan berlaku. Sebab tu kalau saudara tengok, Zahid bukan nak Persatuan Melayu ni, tapi Zahid nak bawa UMNO ke dalam Pakatan Harapan. Dia ni dah lama. Masa duduk dalam Perikatan Nasional, saya nak cerita. Masa pilihan raya negeri Sabah pada waktu tu. Pilihan raya negeri Sabah pada waktu tu tidak boleh ada rundingan. Macam mana UMNO berunding dengan Pakatan Harapan dan juga DAP sekarang ni. Walaupun BN dibeli diberi kursi yang sikit, tapi Zahid boleh setuju. Sebab apa? Agenda dia ada. Masa pilihan raya negeri Sabah, kita bertanding 3 penyuruh. Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Lepas tu pilihan raya Melaka pun sama juga.
Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Dan di Johor pun serupa juga. Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Tapi dalam 6 pilihan raya negeri yang bakal untuk berlangsung ni, Barisan Nasional duduk bersama dengan Pakatan Harapan. Walaupun mereka bertanding atas bendera lain-lain, tetapi tempat yang Pakatan Harapan bertanding, Barisan Nasional takkan bertanding. Tempat yang Barisan Nasional bertanding, Pakatan Harapan tidak bertanding. Sebab apa? Dulu dengan Perikatan Nasional, dia tidak boleh buat benda tu. Sebab dia nak pecahkan Melayu. Kalau dia tak pecahkan Melayu, maka sukar untuk mendapatkan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Ni agenda dia lah. Agenda Wak Jahid. Wak Jahid adalah last stand supaya Anwar jadi Perdana Menteri. Dan lepas Anwar, dialah yang akan jadi Perdana Menteri. Walaupun dia tidak disokong oleh Melayu, tetapi dia akan disokong oleh multiracial dan sebagainya. So, dalam PRU 16, Zahid tidak, BN tidak akan lawan 3 penjuru, tetapi BN akan bersama-sama dengan Pakatan Harapan, sehinggalah ahli BN semua menerima, sehinggalah mereka boleh merge sekali, BN akan duduk di bawah Pakatan Harapan. Itu adalah agenda yang mereka cuba buat dan sebagainya. Jadi, konklusinya kat sini ada dua lah. Sama ada orang-orang UMNO nak belah tinggalkan parti hamba tu, hampa nak tutup semua cawangan, hampa punya bahagian semua hampa nak tutup, hampa nak belah tinggal Zahid seorang-seorang. Sebab Zahid, kalau Zahid dia ni masih disokong, sebab tu dia kuat. Sebab semua tak mau lawan dengan dia. Kata marah-marah, Zahid jumpa je, suar sikit, settle masalah, semua sokong balik. Join nama Najib sikit, semua sokong balik. So mereka tak berjuang. Mereka tidak betul-betul mempertahankan prinsip mereka. Mereka takkan tanya Zahid berkaitan dengan benda ni. Dia takkan tanya pun Zahid berkaitan dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. So sama ada dia nak jadi lembu kena cucuk hidung, ataupun semua ketua cawangan, ketua bahagian dia lawan. Tapi kalau mereka semua keluar, UMNO akan beruk macam tu ya. Akan jatuh macam tu. Kerajaan hari ni pun akan tenggelam bersama-sama dengan UMNO. Itu adalah kaedah yang pertama lah. Yang kaedah yang kedua, kalau semua KB dengan ketua cawangan dia orang ni lawan dengan Zahid, adakah Zahid boleh duduk di situ? Zahid takkan boleh duduk. Zahid takkan boleh duduk. Dan apa yang saya cakap malam ni, walaupun saya tak sebut sumber dia siapa dia, siapa yang jumpa dengan siapa dia, saya tak sebut, tapi anda pergi tanya dengan Zahid. Anda tanya Zahid tu sebab apa? Dia lupakan kes Hakim Nazlan. Sebab apa dia tak cerita tentang kes Najib? Even kes Najib, even Najib sendiri pun macam dah hilang dalam peta dunia. Macam tak sebut dah tentang Najib ini dan sebagainya. Okey, entah dah. Marah betul ya geng-geng mereka ni. Lokman pun dah jadi orang Zahid. Lokman ni dia tak apa cerdik. Dia tak boleh nak baca strategi. Dia pun tak sub Najib, tapi dia tak apa nak cerdik. Dan dia menyebabkan habis penyokong Najib pun jadi tak cerdik macam dia. Sebab tu orang tu tak hantar Lokman. Kalau hantar Lokman akan tekan button live. Malam ni dia akan cerita semua benda. Dia akan cerita semua benda, melingkup tu habis semua orang. Jadi dia ada masalah lah. Dia ada masalah daripada segi tak cerdik dan suka mencari publicity murahan. Tapi kalau dia betul, kalau dia pejuang betul Najib, dia should ask about Hakim Nazlan. Dan juga pasal Queen Council dekat Zahid. Dan even kalau Zahid cakap ke dia akan percaya. Nanti aku akan buat lah. Dia takkan desak pun Zahid. Dia takkan desak. Macam dia desak Tan Sri dulu, macam dia desak Ismail Sabri dulu. Lokman, tuan-tuan tengok. Walaupun Najib duduk kat dalam, dia tak serang Zahid. Dia tak pernah desak Zahid, ataupun dia ada hantar lah memo sekali dekat Anwar. Tapi Lokman Adam serang Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Ismail Sabri tiap-tiap malam. Hari ni angkat sumpah, besok serang dah. Ni Najib. Saya rasa dia ni pun sama juga ejen Anwar, kerja jual nama Najib ya. Kerja jual. Sebab lah ni dia tak serang Anwar. Dia tak tuntut pun pasal Najib. Even dia tak tanya Zahid pun pasal Najib. Dah 60 hari dah kot. Dulu dia kata seminggu. Dah 60 hari dah, tapi dia tak ada tanya apa pun. Saya rasa Lokman pun sama jugalah. Betul kawan ni kata.
Dah rasa memang wajah Jahit Papa Midin nak Najib duduk dalam. Tak ada kaitan dengan Papa ni Madani Madani standard lah. Fikir baik-baik lah Induk sokong PHM no. Apa mereka dah buat dah 2 bulan Mereka kata Zahid bagi tahu mereka DAP boleh dibentuk. Saya dah lah sembang tadi dengan, tapi saya tak boleh sebut nama lah sebab saya dah berjanji dah takkan sebut nama dia. Saya tanya macam mana UMNO boleh duduk dengan DAP ni kan? Kita boleh membentuk DAP macam mana kita membentuk satu parti dulu untuk menyokong kepada kita. Nak bentuk DAP DAP ni haluan kiri, parti haluan kiri. Dalam perlembagaan dia tulis dia ni demokrasi sosial. Dia demokrasi sosial. Dan dia tak pernah buang pun dia punya deklarasi setapak dan sebagainya. Dia tak pernah buang. Kalau dia dah boleh dibentuk, daripada dulu dia dah telah pun dibentuk oleh Tun Razak dan Tun Husin. Sebab apa Tun Razak dengan Tun Husin tak boleh nak bentuk Linggit Siam? Linggit Siam bukan baru hidup. Linggit Siam hidup lama lah. Dan kita kena tahu siapa dia Evin Nair siapa dia apa nama doktor tu saya lupa dah yang tubuhkan DAP. Kita kena tahu mereka ni siapa. Linggit Siang Evin Nair dengan Chairman Han kot, kalau tak silap saya. Mereka ni dulu ada peluang. Tunku bagi kat mereka peluang untuk bersama-sama dengan UMNO dan sebagainya. Tapi mereka tolak dan mereka berjuang daripada tahun 64 sampai sekarang dan boleh ada kepimpinan UMNO bagi tahu kat saya bahawa mereka boleh membentuk DAP. Saya rasa dia kena lebih banyak membaca lah berbanding daripada saya. Okey, tuan Okey tuan, jam pun dah menunjukkan jam ke-12. Saya rasa cukup lah setakat tu saja. Lagi nasi saya pun sejuk, saya pun nak kena makan. Esok nak kena pergi Parlimen pukul 10. Kalau esok kita balik awal besok, insya-Allah saya akan bersiaran secara live bersama-sama dengan saudara semua. Okey, tuan kasih pencerahan kepada SP bersasar Anwar susah nak luluskan. Saya rasa elok Datuk Wan sebut dalam bajet. Dia bagi tahu tadi saya duduk dengan dia, Tok Wan Saiful Wan Jan. Setelah sekian lama tak duduk dengan dia bagi tahu kepada saya bahawa yang pertama dia kata KWSP ni adalah keutamaan dia. Jadi ada banyaklah kita duk sembang tadi tu kan. Kita duk sembang pasal ekonomi apa semua kan. Dia bagi tahu kat saya tadi, Datuk Wan bagi tahu tadi, dia kata permasalahan rakyat, tuntutan rakyat adalah keutamaan dia. Dan dia bagi tahu tadi, dia kata KWSP adalah perjuangan dia. Dan dia tak sanggup baca komen-komen dan juga WhatsApp yang telah dihantar kepada dia. Yang mana rakyat mengharapkan dia untuk bawa suara rakyat ke dalam parlimen. Dan dia mengatakan bahawa dia akan terus berjuang. Dan inilah dia suruh buat penyelidikan sikit lah tentang KWSP dan sebagainya. Bantu dia tengok bagaimana cadangan yang boleh diberi kepada kerajaan untuk memaksa kerajaan supaya dapat membantu rakyat. Ada yang sampai nak bunuh diri dan sebagainya. Tadi kalau saudara tengok, sebenarnya ada banyak benda yang dia nak sampaikan dan sebagainya. Hanya satu orang sahaja. Saya bukan nak up. Saya bukan nak up saya punya bos. Saya cakap Twitter ni saya bagi tahu lah kan. Dan saya pun tak pernah up dia pun. Ada saya duk cerita pasal Wan Saiful pasal saya bukan jenis nak up orang. Dan memang dia seorang-seorangnya yang menyebut berkaitan dengan KWSP dan dia akan berjuang. Dan orang sebab tu tuan-tuan kalau tengok NGO pertama, orang yang pertama dia hantar memorandum adalah kepada Datuk Wan Saiful Wan Jan, PGIR tak silap saya nama NGO tu. Dan dia akan kata dia akan berjuang sehabis mungkin supaya kerajaan akan memberikan pengeluaran KWSP secara bersasar kepada rakyat. Dan dia yakin bahawa kerajaan ada kemampuan untuk berbuat demikian. Dalam kita nak menghadapi krisis ekonomi ni, kalau kita tak bantu rakyat, maka dia akan menimbulkan banyak kesan-kesan, masalah sosial, masalah psikologi dan sebagainya. Sebab rakyat terbeban dengan hutang dan sebagainya, kenaikan harga barang dan sebagainya. Okey, saudara semua, saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Di YouTube, terima kasih kepada yang share. Saya rasa happy tuan bila tengok di YouTube angka pun naik cukup tinggi ya. Saya rasa pun
And di TikTok pun tinggi dan sebagainya. Saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada sesiapa yang share dan teruskan and ikuti live saya. Tekanlah butang follow ke subscribe dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah tuan-tuan. Assalamualaikum semua.